Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Masih lagi trending dan viral di media sosial ketika ini. Ya, berkaitan dengan Ratu Naga ataupun dikenali sebagai Ratu Fitnah. Ya, apabila beliau dipanggil ke Bukit Aman, disiasat, dan Ketua Polis Negara mengatakan, ya, Ratu Fitnah ini tidak memberikan kerjasama, tidak menjawab soalan-soalan apabila ditanya oleh ketika ya siasatan dilakukan. Jadi hari ini sahabat semua, bukan hari ini sebenarnya, beberapa hari juga semasa mereka membuat press conference, peguam kepada Ratu Fitnah ini membuat kenyataan ya, seakan-akan membuat tuduhan ya kepada polis di Raja Malaysia, khususnya kepada Ketua Polis Negara yang mendakwa jika benar maka dia tidak layak untuk memegang jawatan Ketua Polis Negara. Itu kenyataan daripada peguam kepada Ratu Naga ini. Hakikat bahwa Ketua Polis Negara sendiri menganggapnya layak untuk mengulas mengenai siasatan yang tidak masuk akal dan lucu adalah sangat memalukan. Ini adalah penyalahgunaan kuasa yang jelas untuk pasukan polis digunakan untuk menyiasat atau mengganggu sesiapa yang mengkritik isteri Perdana Menteri. Itu kata-kata daripada peguam kepada Ratu Naga ini. Katanya lagi, jika dia terkilan, dia bebas memfailkan saman fitnah di Mahkamah Sivil seperti semua rakyat Malaysia yang lain. Kata Zaid yang turut mendakwa siasatan itu sebagai pembaziran sumber awam. Siasatan kes itu tertumpuh pada hantaran yang memaparkan isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail bergambar bersama beberapa individu termasuk isteri Perdana Menteri Israel Sarah Netanyahu. Itu sebenarnya yang berlaku. Dan kenapa ya? Adakah benar polis membuat ataupun menyalahguna kuasa ya dalam perkara ini? Ya, kenapa peguam kepada Ratu Fitnah ini membuat kenyataan seperti itu, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini menarik untuk saya bawakan kita jawaban ataupun ya jawaban kenyataan ya terkini daripada polis di Raja Malaysia ya, daripada Datuk Seri Muhammad Suhaili sebenarnya menyangka atau menafikan bahwa polis ya menyalahguna kuasa dalam siasatan tersebut. Jadi ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda ya, katanya bahwa tiada salah guna kuasa dalam siasatan kes fitnah terhadap isteri Perdana Menteri. Itu antara kenyataan ya daripada polis di Raja Malaysia hari ini, yang mana mereka juga menegaskan bahwa tiada penyalahgunaan kuasa atau penyelewengan dalam siasatan berkaitan kenyataan berbaur fitnah terhadap isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, siasatan itu dijalankan secara profesional berlandaskan prosedur yang ditetapkan undang-undang. Katanya, kertas siasatan telah dirujuk ke pejabat peguam negara selari dengan peruntukan perkara 145 dalam kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan dan masih di peringkat kajian, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Muhammad Suhaili juga berkata pihaknya turut menyangkal dakwaan pihak tertentu berhubung isu kegagalan menjawab soalan pegawai penyiasat semasa rakaman percakapan diambil mengikut Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah. Katanya keengganan memberi kerjasama dilihat daripada konteks kegagalan memberi maklumat berhubung capaian kepada data berkomputer sebagaimana peruntukan Seksyen 116B Kanun Tata Cara Jenayah dan Seksyen 249 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Melalui peruntukan ini katanya pegawai polis yang menjalankan penggeledahan hendaklah diberi capaian kepada data komputer termasuk data capaian, kod penyulitan, kod penyasulitan, perisian atau perkakasan yang perlu dan cara lain yang dikehendaki untuk membolehkan pemahaman data berkomputer, katanya. Pada 22 Oktober lepas, PKR Bandar Tun Razak membuat laporan polis terhadap 3 pengguna media sosial yang didakwa memuat naik hantaran berbagai fitnah terhadap Dr. Wan Azizah yang juga ahli parlimen Bandar Tun Razak. Susulan itu, penyedia kandungan media sosial terbabit yang dikenali sebagai Ratu Naga dan kini digelar oleh warganet di luar sana sebagai Ratu Fitnah memberi keterangan kepada polis Khamis lepas berhubung hantaran berkenaan. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husain dilaporkan berkata, Ratu Naga tidak menjawab 33 soalan
yang ditanya dan polis merampas sebuah telefon bimbit dan juga kad SIM card. Itu antara kenyataan daripada polis di Raja Malaysia ketika ini karena tuduhan kononnya berlakunya salah guna kuasa dalam kes siasatan ini. Sahabat-sahabat semua, ternyata ya pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman juga telah pun mengesahkan bahwa siasatan dijalankan secara profesional berlandaskan prosedur yang ditetapkan undang-undang. Jadi kita tahu sahabat semua siapa yang harus kita percaya. Adakah kita percaya dengan geng-geng kaki fitnah ini, geng-geng menyebarkan berita palsu ini, ya daripada pihak berkuasa? Itu persoalan yang terbaik kita boleh fikirkan bersama sahabat-sahabat semua. Sebab kita tahu hari ini dengan keterdesakan, dengan hilang punca, ya, hilang isu, tiada isu yang boleh mereka mainkan. Akhirnya apa yang berlaku? Inilah ya, hantaran-hantaran berbar fitnah, cuba untuk menjejaskan imej isteri Perdana Menteri sehingga ya membuat posting-posting yang berbau fitnah. Apabila disiasat, dipanggil untuk disiasat, ditanya kepada beberapa soalan, dikatakan ada 33 soalan, tidak ada satu pun yang dijawab oleh individu ini. Ketika mereka membuat hantaran posting tersebut, begitu gairahnya, ya, apabila mereka membincangkan perkara itu, begitu gairahnya, ya, mereka melakukan kenyataan-kenyataan itu di dalam TikTok, di sosial media dan sebagainya. Tapi bila mana dipanggil dan disiasat dan ditanya oleh pihak berkuasa, apa yang mereka lakukan sahabat semua? Mereka mengunci mulut, mereka menjadi seperti tikus yang ketakutan. Itulah ini yang kita boleh katakan sebagai hero di sosial media. Tapi apabila berdepan dengan pihak berkuasa, menjadi seperti tikus yang hanya berlari mungkin tanpa arah tujuan, sahabat-sahabat. Itu pandangan saya. Jadi bagaimana pula dengan anda, sahabat-sahabat di luar sana? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dan pandangan anda di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemat. Jadi terima kasih. Dan sekiranya anda di luar sana belum menyokong channel ini, jangan lupa juga untuk terus support dengan cara tekan butang subscribe, like dan juga share video-video yang ada di dalam channel ini. Karena andalah kami sentiasa semangat untuk memberikan update-update, berita-berita panas, berita-berita daripada pihak pembangkang, ya, yang sentiasa menjajah fitnah. Jadi kita kongsi berita supaya kita tahu mana satu benar, mana satu yang salah. Oke, itu dia. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.